Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Insyaallah kita sambung lagi hadis mengenai zikir, fadilat zikir. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berapa ramai orang di dunia ini yang mengingati Allah Taala di atas tilam yang empuk, dan kerana itu Allah Taala mengangkat darjat mereka ke peringkat yang tertinggi di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Keterangan sabar di atas penderitaan dan kesulitan di dunia merupakan sebab peningkatan darjat di akhirat. Sebanyak mana penderitaan dan kesusahan kerana agama yang dialami oleh seseorang di dunia ini, maka setinggi itulah dia berhak memperoleh darjat di akhirat. Sebaliknya, keberkatan zikrullah begitu besar, walaupun zikrullah itu dikerjakan dengan senang lenang di atas tilam yang empuk, yakni tanpa bersusah payah. Tanpa bersusah payah pun masih juga ia menjadi asbab ketinggian darjat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu sentiasa sibuk berzikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu ketika kamu di jalanan dan ketika kamu di tempat tidur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Mufarrid telah maju jauh ke hadapan. Para sahabat bertanya, siapakah Mufarrid itu? Wahai Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka ialah orang yang berzikir dengan penuh asyik dan cinta kepada Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis ini, ulama tasawuf menulis bahawa tidak sepatutnya para pemerintah dan hartawan ditegah daripada berzikrullah, kerana dengan zikrullah itu mungkin mereka akan mencapai ketinggian darjat di sisi Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kamu hendaklah mengingati Allah Ta'ala dalam kesenangan dan kelapangan. Ini akan memberi manfaat kepada kamu ketika kamu dalam kesusahan dan kesempitan. Sayyidina Salman Farsi radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang hamba mengingati Allah Ta'ala semasa dalam kesenangan, kelapangan dan kemewahan. Kemudian apabila dia mengalami penderitaan dan kesusahan, maka para malaikat berkata bahawa suara hamba yang daif itu biasa didengar, lalu mereka memohon bantuan daripada Allah Ta'ala untuknya. Sekiranya seseorang itu lalai dan tidak mengingati Allah Ta'ala dalam kesenangan, kemudian apabila dia mengalami kesusahan, lalu dia mengingati Allah Ta'ala, maka para malaikat berkata bahawa kami tidak biasa mendengar suara itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, syurga ada 8 pintu. Salah satu daripada pintu-pintu itu khas untuk orang yang berzikir. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang memperbanyakkan zikir, maka dia akan terselamat daripada sifat munafik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa Allah Ta'ala mencintai mereka itu. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari safar, yakni perjalanan, Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat lalu bersabda, di manakah mereka yang mendahului ke depan? Para sahabat radhiyallahu anhum menyahut, sebahagian daripada kami yang pantas bergerak telah maju ke hadapan. Rasulullah SAW bersabda, di manakah mereka yang maju ke hadapan yang sentiasa sibuk dengan dan asyik berzikir serta mencintai Allah Ta'ala? Sesiapa yang hendak mengecapi kenikmatan syurga dengan sepuas-puasnya, maka hendaklah dia mengingati Allah Ta'ala sebanyak mungkin. Jadi insyaAllah tuan-tuan, apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar, kita amal dan sampaikan kepada saudara kita. Tidak ada majlis ini insyaAllah. Itu majlis tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah.